Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hadi Zufairi bin Fauzi. Raqmut talib 05406063. أوهدر. الآن سوف سأقدم لكم عن موضوع طاعة القائد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, hari ini sukalah saya untuk berkongsi. I would like to share with you all tentang tajuk berkaitan pengenalan mengenai ketaatan kepada pemimpin. Baik, sebelum itu, sukalah saya untuk bertanya kepada kamu semua, apakah itu maksud pemimpin? Okey, bagi saya sendiri, pemimpin itu adalah seorang yang diberikan amanah bagi menggalas tanggungjawab. Okey, memimpin sekelompok orang ataupun memimpin kumpulan-kumpulan ataupun kepada yang lebih besar, lebih luas, iaitu memimpin negara. Baik, tugas mereka adalah memastikan keamanan dan kesejahteraan terjamin bagi anak-anak buah mereka ataupun rakyat itu sendiri ataupun masyarakat, sebuah masyarakat itu sendiri. Baik, segala tindak tanduk mereka itu dijadikan sebagai satu teladan. Tidak kiralah kepada siapa pun, ia dijadikan teladan bagi setiap lapisan masyarakat. Kerana apa? Kerana jika kita fikir wajar, kita fikir logiknya adalah pemimpin itu dipilih, dilantik kerana ilmunya yang tinggi, cara pemikirannya yang terbaik di dalam kelompok itu sendiri. Okey, pemimpin itu dipilih di atas dasar pengundian, okey, di atas persetujuan ramai, persetujuan sekelompok ataupun rakyat-rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat ataupun anak-anak buah kepada pemimpin, wajib bagi kita untuk mematuhi dan taat kepada pemimpin kita. Okey, sesuailah dengan dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Okey, ini bermaksud bahawa berdasarkan ayat di atas, seruan ketaatan kepada pemimpin adalah selepas mentaati Allah dan mentaati Rasul. Okey, ketaatan ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan rakyat. Okey, ini menunjukkan dalil tersebut jelas, okey, terang lagi kan bersuluh bahawa kita selaku rakyat ini haruslah mentaati pemimpin. Dalam pada usaha kita selaku rakyat atau masyarakat dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini, kita haruslah berusaha untuk mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh orang-orang atasan yang diketuai oleh pemimpin kita. Namun ada lagi sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab, okey, yang tidak mematuhi langsung tentang SOP yang dikeluarkan kerajaan. Sedarkan mereka bahawa ketidakpatuhan mereka terhadap pemimpin ini akan mengundang bala dan risiko yang amat tinggi yang bukan saja diturunkan kepada dirinya tetapi sekeliling, orang sekelilingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Aidil Wajidi bin Nasir, bernombor matriks 052169. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung berkenaan dengan isu mentaati arahan pemerintah ketika penularan wabak COVID-19. Baik, ketika mana virus COVID-19 sedang merebak di negara kita, pihak pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk membendung virus ini. Dan antara langkah yang mendapat perhatian rakyat adalah larangan merentas negeri dan juga arahan penutupan masjid di setengah tempat bagi mencegah wabak ini daripada terus merebak atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit berkenaan dengan isu ini. Baik, seperti diketahui ramai, mentaati pemerintah merupakan salah satu perkara yang dituntut oleh syarak, dan hal ini bertepatan dengan beberapa dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis tersebut berbunyi, Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
وحدثني محمد ابن الصباح حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Maksudnya, dengar dan taat, yakni kepada pemerintah, itu merupakan suatu perkara yang hak, iaitu kemestian. Selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila mereka, yakni pemerintah, mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Hadis ini saya petik daripada kitab Sahihul Bukhari, terbitan Darut Tuq An-Najah, jilid yang keempat, pada muka surat 49 dan muka surat 50, hadis yang bernombor 2955. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus Bihaman, Raqam Mutabah 0592 Wahid Sabah. Okey, saya akan menyambut perbatangan daripada kawan saya berkaitan dengan isu yang dibincangkan sekarang ni. Itu berkaitan dengan isu yang adakah perlu kita mentaati kepada pemerintah pada masa sekarang ni. Okey, daripada surah An-Nisa ayat 59. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Okey, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Okey, ada tafsir yang mengatakan, iaitu daripada Ibnu Katsir yang dalam menjelaskan ayat ini yang menyebut kepada bahawa ulil amri mencakupi umarak pemerintah dan juga ulama ahli ilmu agama. Makna ketaatan kepada ulil amri adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan bukan dalam perkara maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Azim bin Muhammad, Raqam Talib 05 Isnani Wahid 45. Jadi saya akan menyambung sedikit perbentangan daripada sahabat saya. Hadis yang saya ambil ini daripada hadis Imam Ahmad dalam kitab ke-13, dalam bab hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود يعني ابن أبي فرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعون فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء فجعلناه الله عز وجل رحمة للمؤمنين فليس من عذاب فليس من عبد يقع طاعون فيه فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لم يصيب إلا ما كتب الله عز وجل له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Daud, iaitu Ibnu Abi Furat, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
ia memberitahu bahawasanya ia bertanya kepada Nabi SAW tentang wabak taun. Maka Nabi SAW memberitahunya, taun adalah sebuah azab yang dikurniakan oleh Allah terhadap siapa sahaja yang Dia kehendaki. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Tidak ada seorang hamba pun yang terkena wabak taun di tempat tinggalnya. Lantas ia berdiam diri di dalam dengan sabar dan berharapkan pahala. Ia tahu bahawa taun tidak bakal menimpanya kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala padanya, melainkan hamba tersebut akan mendapat seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah taun ataupun wabak ini adalah sejenis seksaan ataupun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Nabil Abu Qari bin Aman Daima, bernombor matrik 054276. Jadi insya-Allah saya akan menyimpulkan apa yang telah diperkatakan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi. Jadi di dalam dunia ini terdapat banyak jenis kategori pemimpin di dunia ini. Ada pemimpin sesebuah organisasi, ada pemimpin sesebuah negara, ada pemimpin sesebuah parti politik, ada pemimpin keluarga dan pemimpin agama. Jadi kita apabila di dalam dunia hari ini, di dalam arus globalisasi, kita haruslah bijak memilih pemimpin yang kita ingin ikuti, yang ingin kita patuhi arahan dia. Jadi pemimpin yang kita patut ikuti arahan dia adalah pemimpin yang selagi mana arahan tersebut tidak menyalahi syarak. Jadi kita kena bijak memilih pemimpin dan kita hendaklah meneliti arahan tersebut adakah mengikuti syarak ataupun tidak. Jadi selain itu, apabila pemimpin melakukan sesuatu kesalahan, kita hendaklah menegur mereka. Sebagai contoh, di dalam Malaysia sekarang ini kita ada banyak parti politik, sama ada di pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan. Jadi saya tidak mengesyorkan, saya tidak menggalakkan anda semua untuk terlalu ta'assub ataupun fanatik dengan sesebuah parti politik, tak kiralah parti politik pembangkang ataupun kerajaan. Kerana apa? Kerana apabila segelintir ataupun beberapa orang wakil rakyat ataupun ahli parlimen daripada parti politik yang kita sokong itu melakukan kesalahan, besar kemungkinan kita akan menyokong mereka, membela mereka padahal mereka membuat kesalahan. Jadi ini tidaklah bagus untuk kita sebagai orang Islam. Jadi akhir kata, kita sebelum mengikuti arahan seseorang pemimpin tersebut, kita hendaklah meneliti adakah pemimpin tersebut arahan beliau mengikuti syarak ataupun tidak. Jadi sekian sahaja daripada saya, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.